Okey, baik. So, kita lihat berkaitan dengan perlembagaan persekutuan dan kita telah lihat tentang apa itu perlembagaan. Suka untuk cikgu ingatkan kamu bahawa perlembagaan persekutuan sebenarnya adalah sebuah dokumen. Sebuah dokumen bertulis, ya. Sebuah dokumen bertulis ibaratkan dia dokumen-dokumen, okey, bertulis yang mana dalam tu ada senarai undang-undang. Okey, undang-undang negara kita. Okey, dan bukanlah undang-undang tu merujuk kepada undang-undang jenayah. Bukan. Dia adalah merujuk kepada undang-undang yang menyatakan ciri-ciri tentang negara kita. Tentang negara kita. Semuanya dalam satu dokumen. Dipanggil perlembagaan persekutuan. Kenapa dipanggil perlembagaan? Kerana perlembagaan ialah undang-undang bertulis. Dan kenapa dipanggil persekutuan? Kerana negara kita adalah negara persekutuan. Persekutuan Malaysia. Okey, kena faham tu ya, Persekutuan Malaysia. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita telah mempelajari berkaitan dengan tentang bagaimana sebenarnya bermula perlembagaan persekutuan negara kita. Iaitu kita dah lihat bahawa perlembagaan persekutuan kita bermula dengan bermakna undang-undang itu ya, bermula daripada Undang-Undang Negeri Melayu. Di mana kita tahu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka adanya undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. So, dua-dua undang-undang ini telah menjadi perlembagaan bagi Kesultanan Melayu Melaka. Dan kemudian undang-undang ini menjadi asas kepada undang-undang negeri-negeri lain. Seperti undang-undang di Johor seperti Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Jadi itu pada peringkat awalnya. Kemudian juga kita telah mempelajari berkaitan dengan apabila hadirnya Inggeris ataupun British, pada tahun 1776, maka British telah memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat, yang mana mereka mengambil undang-undang itu daripada Charter of Justice yang digubal di England. Dan kita tahu ianya diguna pakai di negeri-negeri selat, iaitu di negeri Pulau Pinang, Melaka dan juga di Singapura. Tiga negeri ini. Kemudian kita tahu juga bahawa di Sarawak dan Sabah juga ada juga penggunaan iaitu Charter of Justice, iaitu mereka menggunakan the Common Law of England, iaitu mereka mengguna pakai di Sarawak iaitu the Sarawak Application of Laws Ordinance, dan juga di Sabah ada Sabah Application of Laws Ordinance. So itu undang-undang di Sabah dan Sarawak. Dan kemudian kita telah lihat juga tentang Charter of Justice di negeri-negeri selat, iaitu di Pulau Pinang, di Singapura dan juga di Melaka, dan mereka telah mewujudkan mahkamah. Mahkamah untuk sebarang pengadilan. Dan kemudian bila kita lihat bagaimana bermulanya sejarah penggubalan perlembagaan ini, dan kita tahu ianya berlaku pada 4 tahun, iaitu pada tahun 1877, iaitu apabila Majlis Negeri Perak telah melakukan ataupun menggubal undang-undang bagi negeri Perak. So, itu permulaan kepada perlembagaan negeri. Kemudian disusuli pula pada tahun 1946 apabila Undang-Undang Negeri-Negeri Selat iaitu digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Kemudian Negeri-Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan, dan juga undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. So kita ada tiga Majlis Undangan Negeri untuk negeri-negeri selat, Majlis Persekutuan untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu, dan Majlis Negeri untuk undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kalau kamu tak jelas, negeri-negeri selat ialah tiga negeri itulah, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kalau negeri-negeri Melayu bersekutu, 4 negeri itulah, iaitu Selangor, Perak, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Dan kalau 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, ada 5 negeri, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. So 5 negeri itu negeri Melayu tidak bersekutu. So masing-masing, bila kita kata ada NNS, ada NNMB dan NNMTB, bermakna ini semua telah digubal oleh
digubal oleh negeri-negeri tersebut berserta dengan campur tangan British ya. Sebab British sebenarnya yang telah pun klasifikasikan negeri-negeri ini kepada NNS, NNMB dan NNMTB. Okey. Baik. Kemudian tahun yang ketiga iaitu 1948. So apabila Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah menggabungkan semua negeri tadi tu, okey, NNS, NNMB, NNMTB dan juga NNMB, semua tu digabungkan di bawah Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan di situlah adanya undang-undang dipanggil Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apabila berlakunya kemerdekaan, di mana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1957 itu telah dibuat oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang juga dikenali dengan nama Suruhanjaya RAID. Ini nanti kamu ini rasanya kamu dah belajar. Okey, semasa tingkatan 4 hari itu. Okey, kamu dah belajar tentang negeri-negeri okey, tentang Suruhanjaya Perlembagaan ini pada bab yang ke-9 tingkatan 4. Betul tak Nakib? Betul kan Nakib? Okey. Baik. Dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini telah diambil daripada model Westminster, okey, iaitu daripada Britain. Dan perlembagaan inilah berkuat kuasa sehingga yang bermula pada 31 Ogos 1957. Jadi sampai sekarang lah kita gunakan. Baik, terima kasih banyak Khairul Nakib atas sokongan itu. Baik. Jadi hari ini kita nak sambung tentang ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Dah speak kat sini. Alright, thank you Sam. Kopi guys. Okay. Dia nama dia Dusty. Okay. Okay, baik. Ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Okay. InsyaAllah. Lama tak nampak ya. Okay. Perlembagaan. Okay, ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan ialah peraturan tertinggi. Okay, so kita sambung daripada sini ya. Okay, iaitu perlembagaan ini sebenarnya adalah peraturan tertinggi. Okay, peraturan tertinggi dan juga ianya adalah panduan dalam sistem pemerintahan negara. Jadi perlembagaan negara kita ni ada dua ciri utama, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara. Baik, sebenarnya ciri ni begini. Dokumen ni, let's say lah kita kata dokumen perlembagaan ni sebenarnya. Dokumen perlembagaan ni, okay, kita tahu ianya telah bermula perlembagaan itu daripada tahun 1877 oleh Majlis Negeri Perak, kemudian diteruskan oleh 1946, okey. Kemudian okey Marisa, kemudian juga diteruskan oleh Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudian juga Perlembagaan Persekutuan 1957. So, ini dokumen dia. Okey. So, let's say contohnya ini adalah dokumen dia, dokumen Perlembagaan Persekutuan. So, di dalam dokumen ni dia akan tulis apa tahu? Perkara 1, apa dia? Perkara 2, apa dia? Perkara 3, apa dia? Dan perkara tu ada sampailah perkara ke-100 berapa tah, dan semuanya berkaitan tentang negara kita Malaysia. Itu maksudnya perlembagaan tu. Okey. Kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan isyak ya. Okey, nanti dah. Kita hormati azan isyak sekejap ya. Baik.
Okey, alhamdulillah kita baru saja berhenti sebentar untuk menghormati azan Isyak. Okey. Baik. Okey, seperti mana yang cikgu maklumkan tadi, sebenarnya bab 2 perlembagaan persekutuan dia cerita pasal dokumen. Okey, cikgu bawakan kamu, cikgu nak tunjuk kamu macam mana rupa dokumen perlembagaan persekutuan tu cikgu. Baik, dokumen tu begini. Okey, ini contoh. Nampak tak ni? Ini adalah contoh buku perlembagaan persekutuan. Nampak tak? Okey, kalau kita tengok ni, inilah dia. Okey, perlembagaan persekutuan tebal tu. Cetakan semula tahun 2020. Nampak? Okey. So, ini buku dia, perlembagaan persekutuan. Dan apakah isi? Penat nak baca. Ya. Dan apakah isinya cikgu? Baik, isi dia sebenarnya adalah berkait rapat dengan ini. Kalau kita tengok dia ada 183 perkara. Nampak tak? Maksudnya perkara tu macam mana cikgu? Dia macam ni. Nampak tak ni? Okey. So kalau kita lihat okey, perkara 1, nama negeri-negeri dan wilayah persekutuan. Perkara 2, penerimaan masuk wilayah baru. Okey, perkara 3, agama persekutuan. Perkara keempat, undang-undang utama persekutuan. Bahagian 2, kebebasan asasi. Dia bahagikan kepada kategori Yang tadi negeri-negeri. Kemudian bahagian kedua, kebebasan asasi. Perkara 5, kebebasan diri. Perkara 6, keabdian dan pekerja. Kerja paksa dilarang. Okey, perkara 7, perkara 8, keselamatan. Perkara 9, larangan buang negeri. Okey, perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara ke-11, kebebasan beragama. Okey, perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan dan hak terhadap harta. Okey, bahagian 3, kewarganegaraan. Okey, dia terus kepada apa tahu? Okey, perkara 14, kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Perkara 15, kewarganegaraan melalui pendaftaran. Okey, perkara 16, kewarganegaraan orang yang dilahirkan di persekutuan sebelum hari merdeka. So detail. Detail perkara 21, 22, 23, 24. Ini penamatan kewarganegaraan. Okey, bahagian keempat, persekutuan. Okey, perkara 32. Nampak tak? Perkara 32, ketua utama negara bagi persekutuan dan isterinya ialah yang di-Pertuan Agong. Timbalan ketua utama, perkara 33. Perkara 33A, perkara 34. Okey. Okey, kemudian perkara 38, Majlis Raja-Raja. Perkara 39, kuasa eksekutif. Banyak ni. Okey. Kemudian perkara 44, keanggotaan parlimen. Perkara 45, keanggotaan Dewan Negara, Dewan Rakyat. Dan banyak lagi ni. Okey, ada berapa semuanya cikgu? Perkaranya ada 183 perkara. 183 Okey, boleh baca? 183. Kita tengok lagi. Okey, perkara 70, negeri-negeri. Kemudian perkara 73, takat undang-undang persekutuan. Perkara perkara 80, pembahagian kuasa eksekutif. Okey, perkara 83, pengambilan tanah. Okey, kemudian perkara 92, rancangan pembangunan negara. Perkara ke berapa lagi? Pemakaian bagi negeri Sabah dan Sarawak. Kemudian perkara 96, 97, 98, 99, 100, rang undang-undang perbekalan. 105, ketua audit negara. Okey, terus lagi pemakaian bagi negeri Sabah. Kemudian pilihan raya. Okey, perkara 113, kehakiman, perkara 121. Terus sampai ke perkhidmatan awam 132. Kemudian diteruskan lagi dengan perkara 149, perkara 152, bahasa kebangsaan, ibu kota persekutuan 154. Sampailah perkara ke peruntukan sementara. Okey, perkara 166, pewarisan harta. Terus sampai ke perkara prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Okey, perkara 183. Habis. Bermakna bila kamu tanya kenapa perkara, dia perkara maknanya benda yang dibincangkan dan dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan, dan inilah perkara-perkaranya. Jadi bila kita baca perkara-perkara ni, banyaknya.
Nah, memang banyak. Tapi nasib baik kamu tidak dikehendaki untuk menghafal mana-mana perkara. Kalau dikehendaki untuk menghafal perkara-perkara ini beserta nombor-nombornya, pengsan korang. Hahaha. Itu kalau dunia kejam lah. Ya, ya, betul kalau dunia ni kejam. Badan kalau untuk okey. Okey, siapa yang kena hafal cikgu? Okey. Okey, yang biasanya yang menghafal perkara perlembagaan ini iaitu hakim, hakim negara, kemudian juga peguam-peguam negara. Okey, begitu juga kalau kamu memohon untuk bekerja di perkhidmatan awam, seperti kamu memohon untuk pekerjaan untuk menjadi pekerja-pekerja kerajaan. So kamu kena ingat beberapa lah, bukan semua beberapa perkara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Nampak tak? Itulah dia. Okay, supaya kamu belajar ni, kita dah belajar tentang kedaulatan negara yang first. Yang kedua kita dah belajar bab dua ni, iaitu tentang Perlembagaan Persekutuan. Cikgu tak nak kamu tertanya-tanya apa benda aku belajar perlembagaan tu. Sebenarnya Perlembagaan Persekutuan tu ialah kita belajar tentang dokumen tu, buku tu. Tentang buku tentang undang-undang asas bagi negara kita. Okey. Baik. So, kalau hafal semua tu mau botak kepala. Betul. Memang betul Zahid. Jadi, kita nak tengok tentang okey, apa sebenarnya ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Sebenarnya, okey, dalam perlembagaan tadi yang kita baca perkara-perkara tu, dia ada dua ciri utama tau. Maknanya dia ada dua unsur, iaitu unsur tradisional dan juga unsur moden. Maknanya perlembagaan negara kita ni, Malaysia ni, bagusnya, cantiknya sebab apa tau? Dia combine kedua-duanya. Dia combine yang tradisional dan yang moden. Okey, jadi apa yang tradisional ni cikgu? Okey, yang ini. Okey, kita tengok dulu yang tradisional ya. So, yang tradisional ialah tentang pemerintahan beraja. Kesultanan atau pemerintahan beraja. So, tentang kesultanan dan pemerintahan beraja memang ada dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan tadi. Jadi, itu adalah unsur tradisional. Kenapa tradisional? Sebab itu bukan unsur moden. Itu memang tradisi kita daripada dulu. So, tradisi kita itu dimasukkan dalam perlembagaan itu. Jadi, kerana apa dimasukkan? Sebab sejak berabad-abad, negeri Melayu memang diperintah berdasarkan pemerintahan raja. Memang dari dulu. Kita tak boleh nak nafikan. Kita tak boleh nak kita nak ubah perkara ni, sebab dia memang jadi asas negara kita. So, negeri Melayu memang diperintah berdasarkan pemerintahan raja. So, sultan adalah pemerintah yang berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Negeri masing-masing? Ya. Sebab kita bukan ada seorang raja. Kita ada 9 raja. Itu uniknya Malaysia. Negara lain ada seorang je raja. Tengok England. Ada Queen Elizabeth seorang je. Kamu tengok Jepun, ada Maharaja. Maharaja Hirohito rasanya. Maharaja dia. Seorang je. Kamu tengok di Thailand, raja dia, Raja Rama yang ke-6 rasanya. Raja Rama yang ke-4 ke yang ke-6. Raja seorang je. Only in Malaysia ada 9 orang raja kau. Tak mainlah seorang. 9. Jadi, so di sini kita lihat bahawa uniknya, dan sultan-sultan raja-raja ini berkuasa ke atas negeri masing-masing. Jadi, setelah negara kita mencapai kemerdekaan, tak ada masalah perebutan kuasa, tak ada. Tak ada. Sebab apa? Setiap sultan atau raja-raja jagalah negeri masing-masing. Jaga negeri masing-masing. Jadi kalau kita lihat setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja ini diteruskan. Walaupun kita dah merdeka, pemerintahan beraja ini diteruskan. Tetapi disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Jadi, yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Kita tahu bahawa yang di-Pertuan Agong ini akan dipilih daripada 9 orang sultan tadi. Dan setiap seorang itu akan memerintah selama 5 tahun
Selepas habis 5 tahun, akan diganti dengan sultan daripada negeri lain pula. 5 tahun lagi. Habis dia punya sesi selama 5 tahun, digantikan pula dengan sultan lain untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. So, itu cara dia. Okay. Jadi, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi negara, dan kuasa yang di-Pertuan Agong ni termasuklah dia ada kuasa untuk mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Maknanya kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman. Itu kuasa pada agung. Kuasa pada agung. Contoh kalau katakan, kalau kita tengok macam katakanlah Khairul Nakib. Khairul Nakib ditangkap. Kerana apa? Kerana didapati telah bersalah. Ya, bersalah kerana apa? Menggeletik kaki Daniel. Okay, sampai Daniel ketawa terbahak-bahak selama seminggu. Jadi didapati bersalah. Bila didapati bersalah, maka Khairul Nakib telah dihukum ya. Telah dihukum sebanyak apa? Iaitu diletakkan bulu ayam di ketiak, okey, selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ya. Diletakkan bulu ayam di ketiak. So itu hukuman dia lah. Okey, jadi Khairul Nakib dia boleh memohon untuk diampunkan. Dia boleh memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diampunkan kesalahannya. So Agong saja yang boleh berikan pengampunan itu. Itu contoh tadi contoh. Itu contoh. Baik. Jadi baginda ada kuasa untuk mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan itu. Baginda juga mempunyai kuasa untuk membuat pelantikan bagi jawatan-jawatan utama negara. So, Agong dia ada kuasa untuk melantik siapa tahu? Ketua Hakim Negara, Ketua Setiausaha, Suruhanjaya Pilihan Raya. Jawatan-jawatan penting ni, Duta Malaysia ke negara lain juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu di peringkat persekutuan. Di peringkat negeri, raja ialah ketua negeri. Contoh macam kita sekarang kan. Kita sekarang Yang di-Pertuan Agong kita daripada negeri Pahang, betul tak? Yang di-Pertuan Agong kita sekarang ni iaitu Sultan Abdullah itu adalah daripada Pahang. Jadi baginda juga adalah ketua bagi negeri Pahang. Selain daripada ia jadi Yang di-Pertuan Agong. So pada baginda terletak kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri, dan juga raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jawatan utama negeri. Dan raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda, maknanya baginda boleh kurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Kamu biasa tak tengok ada sesetengah orang tu dapat perkataan Dato' ataupun Datuk, ada DATO apostrophe dan satu lagi DATUK Datuk. Kan? Okey. Untuk pengetahuan kamu, kalau yang title DATUK itu adalah title yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan atas sumbangan-sumbangan beliau. Contoh siapa? Datuk Lee Chong Wei. Contoh lagi Datuk Nicole David. Itu sebab sumbangan dia, maka kerajaan berikan title Datuk kepada individu-individu itu. Tetapi kalau kamu tengok ada juga yang dapat DATO kemudian apostrophe yang ke atas. Yang itu adalah diberikan oleh Sultan. Juga kerana apa? Atas sumbangan-sumbangannya. Banyak jugalah datuk-datuk yang dapat title daripada Sultan. So itu adalah kita kata sebagai pemerintahan beraja. Dan ini dimasukkan dalam perlembagaan. Maka dalam perlembagaan persekutuan, kesultanan atau pemerintahan beraja inilah adalah dikatakan sebagai salah satu ciri tradisional. Ciri tradisional iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja. Itu yang pertama. Sebab itu tertulis dalam perlembagaan tadi tentang kesultanan itu tadi. Okey, baik.
So kita teruskan lagi dengan ciri tradisional yang kedua, iaitu agama Islam. Dalam dokumen tadi, kalau kita tengok dalam perlembagaan tu tadi, ada dimensionkan tentang agama Islam. So, bila ada masukkan peruntukan tentang agama Islam, maka bila peruntukan ini agama Islam, bermakna itu adalah ciri tradisional. Kerana agama Islam itu, ciri agama Islam itu telah dimasukkan sejak daripada zaman dahulu lagi. Dan kalau kita lihat pada zaman British, raja di negeri-negeri Melayu, raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Bermakna agama Islam ni memang British tak masuk campur. Itu adalah hak sultan. Pandai-pandailah sultan nak menetapkan berkaitan dengan agama Islam. So, agama Islam tu dikatakan sebagai ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan tu. Dan selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Sebab itu kamu perasan tak? Minggu lepas ada kecoh di mana apa? Ada masyarakat yang tidak boleh masuk masjid. Di negeri Selangor ada banyak masjid yang tidak membenarkan penganut-penganut agama Islam yang tidak menerima, yang belum menerima third dose, tak boleh masuk masjid untuk solat Jumaat kan. Baik, itu arahan siapa? Itu sebenarnya arahan daripada raja. Itu arahan daripada raja. Hanya raja pun. Oh ya ke? Dan hanya raja saja yang boleh buat undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Sebab agama Islam setiap negeri terletak di bawah kuasa raja negeri masing-masing. So bukan jabatan agama yang buat tapi sultan yang memperkenankan undang-undang itu. So itu kalau untuk negeri yang ada sultan cikgu atau raja. Kalau negeri yang tak ada sultan macam mana? Contoh negeri yang tak ada sultan, Pulau Pinang, Melaka, kemudian Sabah, Sarawak. Macam mana cikgu? Untuk negeri-negeri yang tak ada sultan, seperti wilayah persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja, perkara agama ini akan diletakkan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Nampak tak? Jadi agama Islam adalah salah satu unsur ataupun ciri tradisional yang dimasukkan dalam dokumen perlembagaan persekutuan. So itu tentang agama Islam. 2. Yang ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. So, kalau kita lihat, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan dan bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Lingua franca sebenarnya adalah bahasa pertuturan untuk perdagangan. So kini bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. So unsur bahasa Melayu itu adalah ciri tradisional. Ciri tradisional, iaitu penggunaan bahasa Melayu. Dan yang keempat, iaitu kedudukan orang Melayu dan juga Bumi Putera, di mana kalau kita lihat sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera adalah di bawah siapa? Di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Maknanya ketua-ketua suku kaum. Apabila negara kita merdeka, yang di-Pertuan Agong lah diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu ini dan Bumi Putera di Sarawak dan Sabah, serta juga kepentingan sah kaum lain. Maknanya kaum-kaum lain juga ada kepentingannya dan kepentingan orang kaum-kaum lain juga dipelihara oleh yang di-Pertuan Agong. Maksudnya di sini, ini unsur keempat, ciri tradisional, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. So kalau kita lihat di sini, bermakna ada 4 ciri tradisional.
Okey, iaitu Kesultanan atau Pemerintahan Beraja, Agama Islam, Bahasa Melayu dan juga Kedudukan Orang Melayu dan Bumiputera. Cikgu, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, betul ke dalam perlembagaan tu ada empat-empat perkara ni? Ya, memang ada. Memang ada. Sebagai contoh, kita tengok balik tadi ya. Baik. Ini, okey, macam cikgu cakap tadi, ini adalah Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia, dan cikgu tunjukkan tadi ini adalah okey, buku dia, dokumen dia. Dokumen Perlembagaan Persekutuan. Baik. Dan kalau kita lihat, di sini ada perkara-perkara. Okey. Seperti pertama sekali, nampak tak? Perkara 3, Agama Persekutuan. Bila ada tulis agama persekutuan, iaitu dimensionkan dalam tu, iaitu agama persekutuan adalah agama Islam. Namun agama-agama lain bebas untuk diamalkan. Ini perkara 3, ini adalah unsur apa? Unsur tradisional ataupun ciri tradisional agama persekutuan. Kemudian, apa lagi tentang, ada lagi tak tentang ciri tradisional yang lain, cikgu? Ada. Okey, iaitu kita tahu bahawa Ketua Utama Negara dan Majlis Raja-Raja. Nampak tak? Ada Majlis Raja-Raja. Perkara 38. Majlis Raja-Raja. Kalau moden, tak ada raja. Tapi ini adalah unsur tradisional yang dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu adanya Majlis Raja-Raja. Tu dua. So tadi kita dah tengok tentang unsur ataupun ciri agama persekutuan. Kemudian kita dah tengok tentang raja-raja, maknanya pemerintahan beraja. Kemudian juga kita boleh lihat yang ketiga, iaitu berkaitan dengan apa tadi? Yang ketiga iaitu bahasa kan. Kalau kita tengok bahasa kat sini, iaitu peruntukan am. Mana tadi ya? Ada perkara tentang bahasa. Mahkamah Tinggi, bidang kuasa, perkhidmatan awam, peguam negara, nampak ni, perkara 153, bahasa kebangsaan. Ya, bahasa kebangsaan, maknanya bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. So itu adalah adanya unsur atau ciri tradisional dalam perlembagaan, dalam senarai Perlembagaan Persekutuan. Dan ada lagi tak berkaitan dengan kedudukan istimewa? Ada di sini. Iaitu kedudukan istimewa bagi negeri Sabah dan Sarawak. Nampak tak? Kemudian juga ada kedudukan istimewa orang Melayu, sebenarnya pun ada juga. Jadi di sini kalau kita lihat bahawa adanya unsur-unsur tentang keistimewaan. Ya. Ya, betul. Betul, bagus. Ada, cikgu. Saya tengok sini, cikgu, ada perkara-perkara yang dimansuhkan lah, cikgu. Memang betul. Kamu tahu dimansuhkan tu kerana apa? Ini kita akan belajar. Ini kita akan belajar tau. Kita tengok ada perkara-perkara yang dimansuhkan. Kalau kamu tanya, apa itu dimansuhkan? Maknanya dibatalkan. Dibatalkan. Baik, kenapa dibatalkan? Jom kita tengok. Contohnya, pengambilan negeri jadi berkuranglah perkara itu. Tidak. Tidak. Dia tulis kat situ, tetapi perkara itu dimansuhkan. Senang. Bukan semua bukan semua. Contohnya kita tengok di sini. Perkara 112 dan E, perkiraan kewangan dengan Singapura, dimansuhkan. Kenapa dimansuhkan? Sebenarnya Singapura dulu pernah masuk Malaysia kan. Kemudian bila Singapura keluar daripada Malaysia, maknanya undang-undang ini akan dibatalkan. Sebab Singapura tidak lagi masuk dalam Malaysia. Sebab itu dimansuhkan. Dimansuhkan Ya, begitu juga tentang bidang kuasa khas Mahkamah Agung tentang tafsiran perlembagaan, dimansuhkan. Rayuan daripada Mahkamah Persekutuan juga dimansuhkan, maknanya dibatalkan. Suruhanjaya Perkhidmatan Kereta Api dimansuhkan. Dan cawangan-cawangan Suruhanjaya
seperti Perkhidmatan Awam setiap negeri Sabah atau Sarawak dimansuhkan juga. Dimansuhkan. Okey, maknanya dibatalkan. Perkiraan dengan Brunei dimansuhkan. Kerana apa? Brunei tidak sempat join Malaysia. Pendidikan agama Islam di negeri-negeri Borneo, okey, juga dimansuhkan. Okey. Kemudian banyak perkara lagi yang dimansuhkan. So, cikgu, perkara yang dimansuhkan ni, pindaan-pindaan ini kita akan belajar nanti. Dalam bab yang kedua ni jugalah. Dalam bab 2 ni. Jadi, apa yang cikgu nak tunjuk tadi iaitu berkaitan apa tahu? Adanya ciri-ciri tradisional dalam dokumen perlembagaan persekutuan tu. Dalam dokumen tu ada tertulis tentang perkara-perkara tradisional. Iaitu 4. Okey, kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa dan juga keistimewaan, hak keistimewaan orang Melayu. So ada dalam perlembagaan. Boleh faham? Boleh ke tak boleh faham? So far. Ada nak tanya tak? Sebelum kita pergi kepada ciri moden. Okey, Hana, kenapa masuk lambat, Nah? Okey. Faham ke tak faham ni? Senyap, yo, risau, sakit kepala. Senyap. Sakit kepala ya. Cikgu risau kat ni. Rasanya hujan dah berhenti kot. So hopefully tidaklah berlaku banjir yang berlarutan ya. Sebab bawah rumah cikgu ni, kat level LG tu, rasanya dah paras bahu. Okay, air dia dah naik paras bahu ya di lower ground. So nasib baik kereta semua dah dialihkan keluar. Okay. Baik. So itu yang berlaku. Okay. So boleh kita sambung? Boleh kita sambung tentang ciri moden pula? Boleh ke tak boleh? Yang lain senyap je ni. Aina, Alisa Adriana, Haris, Afrina, Kaishir, Rizky, Ungku Amir. Boleh? Nafi Iman, Ahmad Umar, Hakim. Boleh? Okey, cikgu teruskan Okey, walaupun cikgu tahu topik ini, bab 2 ini memang dry. Dry tu maknanya kering, but then kita perlu melaluinya juga. Okey, bisa Pak? Okey, baik. Baik. Boleh je, no hal. Okey, baik Zaid. Okey, so kalau ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham, boleh tuliskan dalam Zoom chat untuk cikgu baca dan cikgu akan jawab, ya. Baik. So kita teruskan dengan kita dah tengok ciri tradisional, sekarang kita tengok ciri moden. Ciri moden. Di sini kita lihat Baik, dalam dokumen perlembagaan persekutuan tu ada juga dimasukkan ciri moden. Ciri moden tu macam mana cikgu? Iaitu pertama sekali iaitu ciri kerajaan persekutuan. Itu yang pertama. Iaitu perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun yang kamu kenali dengan laporan Suruhanjaya Raid, ya, yang kamu belajar masa bab 9 tu, menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang-bidang tertentu. Dan apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah juga diberi beberapa autonomi. Autonomi itu maknanya hak kuasa yang berasingan. Okey, autonomi itu ialah hak kuasa yang berasingan, di mana hanya Sarawak dan Sabah sahaja yang boleh menjalankan hak mereka dan undang-undang mereka sendiri, ya. So itu autonomi. So kerajaan persekutuan, kenapa dikatakan kerajaan persekutuan ni adalah ciri moden, cikgu? Kerana zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu dan zaman-zaman Kesultanan Johor Riau dan sebagainya, mana ada persekutuan? Tak ada. Kalau dulu Melaka kan, Melaka tu, kalau disebut Melaka, daripada Singapura bawa sampai ke Patani, kemudian bawa sampai ke Perlis, kemudian sampai ke Aceh, daripada Aceh turun sampai ke Sumatera, dan the whole tu
termasuk Kelantan, Terengganu apa semua, itu semua dulu dipanggil Melaka. So mana ada persekutuan-persekutuan ni? Tetapi bila Melaka dikalahkan oleh Portugis dan Portugis mengambil Melaka, so kerajaan-kerajaan yang wujud yang selama ini di bawah Melaka telah pun berpecah-pecah. Namun begitu, semuanya telah duduk kembali di bawah kerajaan seterusnya, iaitu kerajaan Johor Riau. So Johor Riau pun besar. Termasuk Pahang semua itu Johor Riau. So tak ada istilah persekutuan ni. So istilah persekutuan ini sebenarnya baru diwujudkan pada ketika yang bermula pada Persekutuan Tanah Melayu 1948. So itu dipanggil ciri moden sebab dia baru dibuat. Ciri moden ya. Kemudian perkara yang kedua tentang ciri moden adalah yang ini. Sistem demokrasi berparlimen. Perkara yang kedua iaitu sistem demokrasi berparlimen, di mana Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Dan asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Maknanya bermulanya demokrasi di Malaysia apabila berlaku pilihan raya umum 1955 yang kamu belajar dalam bab 8 sejarah tingkatan 4. Ingat lagi tak? Sejarah bab 8 tingkatan 4 ingat lagi tak? Okey. Korang ni kadang-kadang gunakan istilah apa? Barang yang lepas jangan dikenang. Sekarang korang kena kenang Kena kenang. Kalau tak kenang macam mana nak jawab dalam SPM? Okey. So inilah dia sistem demokrasi berparlimen. Bermula dengan pilihan raya umum 1955. Dan kita tahu kenapa pilihan raya itu dilakukan adalah untuk memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. So bagi menentukan pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, maka ditubuhkanlah Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan badan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya. Hanya SPR sahaja yang ada kuasa untuk menjalankan pilihan raya. Dan pilihan raya ada dua jenis, iaitu pertama pilihan raya persekutuan untuk memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Dan pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Baik. So ada dua isu di sini. Pertama sekali tentang demokrasi. Harus diingat bahawa sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka tidak pernah ada demokrasi. Sebab tak ada pilihan raya. Mana ada pilihan raya zaman Kesultanan Melaka, kemudian Johor Riau, ada demokrasi? Ada pilihan raya? Tak ada. Memang tak ada. Jadi, pilihan raya bermula pada tahun 1955 dan itulah permulaan bagi demokrasi. Demokrasi. Dan pilihan raya ini diwujudkan untuk apa? Untuk memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Jadi kalau kita tak berpuas hati dengan pemimpin sedia ada, maka pada waktu pilihan raya nanti, kamu boleh untuk memilih wakil lain supaya kamu boleh menggantikan pemimpin sedia ada. Dan itu hak kamu. Now, jadi gunakan hak tu. So, kita jangan kita tak berpuas hati dengan kerajaan kita, maka kita pun melanggar undang-undang. Sebab apa? Tak puas hati. Kemudian kita bekerjasama dengan musuh-musuh negara. Kerana apa? Tak puas hati dengan pemimpin negara kita. Tak boleh macam tu. Itu akan mencemarkan kedaulatan negara. Seperti contoh kamu tengok macam sekarang ni orang tengok tentang Ukraine dan juga Russia. Ramai yang kata, oh cikgu, tu salah Ukraine cikgu. Oh, tu salah Russia cikgu. Baik. Kalau bagi cikgu lah sebenarnya, macam cikgu cakap hari tu
sebenarnya kalau kita tengok kedua-duanya, Russia dengan Ukraine ni, dia sebenarnya tidak ada mana-mana yang salah. Cuma tindakan mereka itu berpunca daripada apa? Punca masalah itu ialah daripada rakyat Ukraine sendiri, yang mana mereka kita kata mereka tak berpuas hati dengan pemimpin Ukraine, maka mereka bekerjasama dengan Russia untuk menentang pemerintahan Ukraine tu, pemimpin Ukraine. Bukankah itu salah? Kerana itu akan menggugat kedaulatan negara. Kalau tak puas hati, dalam pilihan raya lah, tukar pemimpin. Kenapa mesti mesti bekerjasama dengan pihak negara lain yang sentiasa menunggu-nunggu kesempatan, kan? Bila diberi peluang itu, of course lah Russia akan mengambil kesempatan. Nampak tak? Jadi bukan salah pemimpin Russia atau Ukraine, tapi salah penduduk Ukraine itu sendiri yang tidak menjaga kedaulatan negara. Kan? Jadi Russia biasalah, kan? Dia macam orang mengantuk disorongkan bantal. Aku memang dah lama tunggu, kan? Tuk-tuk dia offer pula untuk bantu dia nak masuk Ukraine. Hoish. Nampak tak? Jadi jangan bersekongkol dengan musuh-musuh negara. Tak puas hati, pilihan raya. Baik. Satu lagi isu, iaitu sistem demokrasi berparlimen ini, di mana kita lihat ada dua pilihan raya. Kamu akan macam baca seolah-olah apa tahu? Cikgu, ada dua pilihan raya ke cikgu? Pilihan raya persekutuan dan pilihan raya negeri. Baik. Sebenarnya memang ada dua. Tetapi, kalau kamu lihat, setiap 5 tahun akan berlaku pilihan raya umum. Kan? Pilihan raya umum. Pilihan raya umum ni maksudnya pilihan raya secara besar-besaran di seluruh negara. So, bila pilihan raya itu dibuat di seluruh negara, maka pilihan raya itu akan diberikan 2 kertas tau. Setiap orang yang mengundi itu akan diberi 2 kertas. Jadi 2 kertas tu contoh macam ni. Ini satu. Kemudian yang ini satu. Contohlah ada 2 kertas. Ini pengalaman cikgu sendiri, sebab cikgu sendiri dah 3 kali mengundi. 3 kali mengundi, cikgu tahulah. Baik. Sebenarnya begini. Bayangkan bila kamu berikan IC. Kamu dah daftar sebagai pengundi, kamu beri IC. Kemudian dia akan cek. Nama, Muhammad Rafi. Pun tengok IC. So tengok IC, sama. Dia tengok orang, dia tengok muka kan. Tengok dalam IC, sama. Baik. Ini dia akan bagi tahu. Ini adalah kertas. 2 kertas undi ni. Sila ambil dan juga pergi mengundi di kotak mengundi. So cikgu pun ambil 2 kertas itu dan kemudian pergi ke ruangan untuk kita mengundi tu, yang dalam box tu. Baik. Kemudian daripada situ, kenapa tu Karina? Baik. Kemudian di situ kita akan buka tahu. Satu kertas, dia ada 2 kertas. Kita kata, kenapa 2 kertas? Rupanya kertas ini untuk memilih ahli parlimen. Ahli parlimen supaya dia boleh pergi ke parlimen dan membentuk kerajaan persekutuan. Di kertas ini, kertas undi tu, dia tak ada gambar pemimpin tau. Dia ada gambar parti je. Contoh, Perikatan Nasional, kemudian PH, kemudian juga Bebas. So, kita akan dikendaki untuk buka dan kita tanda dalam kotak. Kita tanda pangkah pada kotak yang kita nak. Aku nak pemimpin calon daripada parti ni. Lipat. So, ini undi untuk ahli parlimen yang akan menjadi wakil untuk membentuk kerajaan persekutuan. Itu. Baik, kemudian cikgu ambil satu lagi kertas, dan satu lagi kertas ini dia adalah bila kita buka, dia juga ada parti-parti yang sama. Ada parti yang sama, tetapi kertas ini adalah untuk memilih wakil bagi kerajaan negeri. Contoh negeri Selangor. So cikgu mengundi di Selangor, so cikgu kena cari. Kalau di Selangor ni aku nak parti PN ni juga untuk menjadi wakil dalam kerajaan negeri. So kita pangkah. So dah dapat 2. Daripada 2 ni dia akan ada 2 kotak
ada dua tong yang berasingan. So tong yang kanan untuk persekutuan, tong yang kiri adalah untuk kerajaan negeri. So kita ambillah kertas ni, oh masukkan dalam persekutuan, tong persekutuan, dan ini untuk negeri. Ada begitu. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku kepada pilihan raya itu. Dan ini dipanggil proses demokrasi. Okey, proses demokrasi. Boleh faham? Detail cikgu cerita. Okey, supaya korang faham sebenarnya ya. Supaya korang faham. Baik. Okey, itu sistem demokrasi berparlimen, itu adalah ciri moden. Ada lagi tak ciri moden? Ada. Iaitu ciri moden yang seterusnya, okey, iaitu yang ketiga. Mana ketiga tadi? Ciri moden yang seterusnya iaitu yang ketiga, kewarganegaraan. Di mana kalau kita lihat, okey, kewarganegaraan, persekutuan mula diperkenalkan pada 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebab itu ini dipanggil ciri moden, bukan ciri tradisional. Sebab zaman Kesultanan Melayu, Melaka dan Johor, mana ada permohonan nak jadi warga negara. Dia mengaku je bahawa kau ni rakyat mana? Kau sultan kau siapa? Oh, sultan saya adalah Sultan Melaka. Bermakna saya adalah rakyat raja. Tu je. Dia tak perlukan nak isi borang bagai untuk jadi kewarganegaraan, tak. But then pada tahun 1948 barulah bermula kewarganegaraan. So sebelum itu memang tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat masa itu kategori dia macam mana cikgu? Rakyat pada zaman sebelum merdeka, rakyat ada dua saja, iaitu rakyat raja, dan juga rakyat yang mendapat kerakyatan British. Maknanya ada rakyat raja dan rakyat British. Sekiranya rakyat itu dilahirkan di Melaka ataupun di Pulau Pinang. Kerana Melaka dan Pulau Pinang adalah negeri-negeri selat di bawah pemerintahan gubernur negeri-negeri selat. So, kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia telah melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya, iaitu kewarganegaraan ataupun warga negara Malaysia. So, inilah dia 3 ciri moden: kerajaan persekutuan, kewarganegaraan, dan juga agama Islam pula. Okey, kerajaan persekutuan, kewarganegaraan, dan sistem demokrasi berparlimen. Baik, cikgu bawa kamu. Autonomi itu macam mana? Autonomi itu ialah kuasa hak wilayah asingan, di mana kuasa itu khas untuk negeri itu, bukan di negeri-negeri lain. Kuasa itu adalah kuasa yang khas untuk negeri tersebut, tapi tidak ada di negeri-negeri lain. Itu autonomi. Okey. Baik. Contohnya, okey, kita tengok balik kepada perlembagaan ini. Ini perlembagaan persekutuan ya. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi, iaitu perlembagaan ialah satu dokumen. Okey, buku macam ni lah. Satu buku tebal yang ada cerita tentang semua perkara-perkara berkaitan perlembagaan Malaysia. Baik. So kalau kita lihat di sini, nampak tak ini? Kewarganegaraan. So bila kewarganegaraan, itu adalah unsur moden ataupun ciri moden. Kewarganegaraan. Ada tadi kan? Ini adalah ciri moden, kewarganegaraan. Baik. Kemudian ada lagi tak yang lain, iaitu iaitu sistem demokrasi berparlimen, betul? Sistem demokrasi berparlimen. So badan perundangan persekutuan, tata cara perundangan tu pun moden, ya betul. Betul, itu pun moden. Banyak moden sebenarnya. Pembangunan negara, tinjauan, rang undang-undang perbekalan, majlis keuangan, pemakaian negeri, pilihan raya. Pilihan raya adalah sistem demokrasi berparlimen. Ingat pilihan raya memang ada dalam perlembagaan persekutuan. Jadi itu adalah ciri moden. Dan juga kerajaan persekutuan tadi, ni kan, kerajaan persekutuan adalah ciri moden juga. Yes, ciri moden. Kerajaan persekutuan juga ciri
moden. Jadi, uniknya perlembagaan Malaysia ni ialah gabungan dua ciri. Ciri tradisional dan ciri moden. Jadi bila digabungkan, jadilah satu dokumen dipanggil dokumen perlembagaan persekutuan. Okey, dokumen perlembagaan persekutuan. Itu tajuk utama bab 2 ini. Perlembagaan persekutuan. Bukan ni bukan ni. Ini contoh. Ini kertas klon SPM 2021. Okey, kertas klon SPM. Bukan kertas ramalan dan bukan kertas bocor. Bukan soalan bocor. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan bukan. Okey. Kerajaan persekutuan, kewarganegaraan dan juga okey. Kita kembali. Okey, ciri kita kembali. Dia susunan buku ni memang dia ni sikit Baik. Ciri tradisional kita tahu iaitu tentang apa? Tentang kerajaan ataupun sistem pemerintahan beraja, itu satu. Yang kedua iaitu agama Islam, yang ketiga bahasa dan yang keempat berkaitan dengan apa? Satu lagi apa? Okey, satu lagi apa? Ada 4 ciri tradisional tadi. Okey. Jap, kita ingat balik. Okey, kerajaan ataupun sistem pemerintahan beraja, kemudian agama Islam, kemudian bahasa dan satu lagi apa? Korang ingat ke tak ingat ni? Okey. Bahasa dan kedudukan istimewa orang Melayu. Yes. Okey, yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu. So, 4 tu ciri tradisional. Dan ciri moden ada 3, iaitu kerajaan persekutuan, kemudian kewarganegaraan dan satu lagi iaitu satu lagi. Saja nak begini. Okey, kerajaan persekutuan, okey, kewarganegaraan dan juga sistem demokrasi berparlimen. So ada 3. 4 ciri tradisional dan 3 ciri moden telah digabungkan di dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Baik. Ada soalan? So far boleh follow? Boleh follow ke tak boleh follow ni? Boleh ada apa-apa nak tanya boleh tanya sekarang. Ada apa-apa nak tanya boleh tanya sekarang. Mungkin kamu kata, "Cikgu, bosannya lah tentang perlembagaan ini." Well, kamu kena ingat, perlembagaan yang kita belajar bab 2 ini, dia tak ada cerita apa-apa. Dia tak ada cerita. Dia cuma fact sahaja. Dan untuk 4 bab pertama, bab 1, bab 2, 3, 4, sejarah tingkatan 5, memang it's all about facts. So, kita kena terimalah hakikat tu. Okey, tentang fakta-fakta. Baik. Okey. Okey. Tak ada soalan? Ada soalan ke tak ada soalan? Tak ada okey. Tak ada soalan. Betul. Confirm. Confirm aja. Okey. Baik. Kalau tak ada soalan, maka kita pergi kepada subtopik yang terakhir dalam bab 2 ni. Subtopik terakhir cikgu? Ya. Bab 2 ni sebenarnya sikit je. Bab 2 ni sikit. Perlembagaan persekutuan ni. So, kita pergi kepada subtopik yang terakhir, iaitu berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Tadi ada yang tanya kan, "Cikgu, kenapa dia pindah? Kenapa dia ubah perlembagaan ni?" Sebenarnya dia ada penambahbaikan. Dan kita nak tengok kenapa perlembagaan ini boleh diubah. Okey, jom kita tengok. Okey. Pindaan perlembagaan persekutuan pada tahun 1963 dan 1965. Baik. So, kita nak lihat berkaitan dengan bab 2 ni. Perlembagaan Tanah Melayu 1957, bila kita dah merdeka, dah ada perlembagaan Tanah Melayu 1957 ni. Perlembagaan ini menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Nampak tak? Daripada Tanah Melayu 1957 bertukar menjadi Malaysia pada tahun 1963. Kenapa dia berlaku perubahan ini? Kerana apabila terjadinya penggabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah
dan juga Singapura. So pindaan perlembagaan maknanya perubahan, pinda ni, okey, pindaan maknanya perubahan. Perubahan perlembagaan yang dilakukan kena buat tujuan dia untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu. Maknanya menyesuaikan perkara-perkara untuk negeri-negeri yang baru masuk ni, seperti Sarawak, Sabah dan Singapura. So kenalah ada perlembagaan untuk negeri-negeri ni juga. Dan nak dimasukkan ke dalam perlembagaan yang sedia ada, tetapi tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Maknanya negeri-negeri Tanah Melayu ni memang dia punya perlembagaan tidak berubah. So, terdapat beberapa pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada tahun 1963 dan 1965 melibatkan struktur mahkamah atasan dan pemisahan Singapura. Jom kita tengok. Baik, bermula dengan pindaan perlembagaan 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni dipinda selepas pembentukan Malaysia. Dan pindaan yang dibuat ni, bagaimana caranya? Iaitu dengan cara memasukkan klausa baru pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Macam mana tu cikgu? Dia macam ni. Okey, tadi kita nampak tadi kan yang ini kan? Okey, nampak tak ini? Okey. Okey, kita tengok perkara 30. Okey, kamu tengok perkara 30 yang ini. Okey, perkara 30 yang ini. Nampak tak? Okey, perakuan kewarganegaraan. Kemudian, dia ada tambahan iaitu 30A dan 30B. Okey, 30A hak mengundi bagi warga negara Singapura dan warga negara lain. Maknanya dia memang wujud, ditambah. 30A itu ditambah pada tahun 1963. Kemudian juga perkara 30B, perhubungan tentang kewarganegaraan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Singapura, juga pada awalnya 1963 ditambah. Dia masih lagi kategori perkara 30, nampak tak? Perkara 30A, 30B. Maknanya inilah yang dipanggil klausa. Klausa ataupun perkara yang ditambah daripada bahagian yang sedia ada. Klausa tu. Nampak tak? Jadi inilah dia, masih lagi ditambah dalam perkara-perkara tertentu. Jadi kalau kita lihat, terdapat 3 perkara utama yang berlaku dalam dalam pindaan perlembagaan 1963. Ada 3 perkara utama iaitu struktur mahkamah atasan, kemudian pembentukan mahkamah tinggi Borneo, dan juga jawatan yang dipertua negeri. So itu yang ditambah dalam perlembagaan 1963. Contohnya kita tengok struktur mahkamah atasan. Perlembagaan struktur mahkamah atasan maknanya struktur mahkamah atasan. Ingat mahkamah ada 2 bahagian tau. Mahkamah atasan dan mahkamah bawahan. Mahkamah atasan ni iaitu mahkamah seperti apa tahu? Mahkamah tinggi, kemudian mahkamah rayuan, mahkamah agung, mahkamah persekutuan, semua dalam mahkamah atasan. Mahkamah bawahan yang ada apa? Ada seperti mahkamah magistrate, kemudian juga ada mahkamah rendah, mahkamah sivil. So itu di bawah mahkamah rendah. So ada mahkamah atasan, mahkamah bawahan. Jadi dalam mahkamah bawahan, mahkamah atasan ada struktur yang ditambah, bahawa Perlembagaan Persekutuan Melayu 1997 ni menetapkan struktur mahkamah atasan mengikut model mahkamah tertinggi England yang membahagikannya kepada mahkamah atasan dan mahkamah rayuan. Maknanya di atas tu ada mahkamah atasan dan juga mahkamah rayuan. Dan apabila Malaysia dibentuk, ini masa Tanah Melayu. Apabila Malaysia dibentuk, mahkamah atasan diwujudkan iaitu Mahkamah Persekutuan. Nampak? Mahkamah Persekutuan. 3 buah mahkamah atasan juga diwujudkan
iaitu Mahkamah Atasan di Tanah Melayu, Mahkamah Atasan di Sarawak dan Sabah, serta satu lagi di Singapura. Nampak tak? Dia masukkan Singapura kat situ. Dan Mahkamah Persekutuan boleh mendengar, Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kalau ada kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, dia macam tak ngam ke, ataupun saling tuduh menuduh, ataupun saling dakwa mendakwa, maka mereka boleh bawa kes itu ke Mahkamah Persekutuan kerana melibatkan kerajaan dengan kerajaan. So itu mahkamah atasan, struktur mahkamah atasan. Ada berlaku perubahan kerana dibuat mahkamah atasan di Sarawak, Sabah dan juga di Singapura. Kemudian pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo Perlembagaan Malaysia ni sebenarnya mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya, dan pada masa yang sama diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Dan Mahkamah Tinggi Borneo ini berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Ya. Dan pada 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, kenapa dia guna pakai nama Borneo? Borneo kalau kamu tengok info di sebelah ni, sebenarnya Sabah dulu dikenali sebagai North Borneo sebelum pembentukan Malaysia. Ya, sebelum pembentukan Malaysia sebenarnya dia tak panggil Sabah. Dia panggil North Borneo, iaitu Borneo Utara. Ya, North Borneo. Jadi kemudian apabila selepas pembentukan Malaysia, barulah ditukar nama kepada Sabah, sempena mengambil nama apa? Nama Sabah sebenarnya datang daripada nama apa? Siapa tahu? Siapa masih ingat lagi? Nama Sabah sebenarnya diambil daripada nama apa? Hana, Dan, Nakib dan juga Nafi Iman. Nama Sabah itu diambil daripada nama apa? Ingat ke tak ingat? Tak. Apa yang betulnya, Nakib? Baik. Pokok tak. Sebenarnya nama Sabah itu yang tu kau dekat Nafi. Baik, Sabah itu sebenarnya diambil daripada perkataan nama pisang. Pisang Sabah. So pisang Sabah, Sabah itu diambil menjadi nama negeri, iaitu negeri Sabah. Pisang Sabah sebenarnya betul lah tu. Buah. Ialah buah, iaitu pisang, sejenis pisang Sabah. Jadi sebab itu perkataan Borneo itu diletakkan di nama Mahkamah Tinggi Borneo untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. So Pesuruhjaya Kehakiman yang bertaulah dilantik di North Borneo pada tahun 1912. Jawatan ini kemudian dikenali sebagai Ketua Hakim North Borneo. Nampak tak? Sarawak pula menerima Pesuruhjaya Kehakiman bertauliah pada tahun 1928. So pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. So ini adalah pindaan perlembagaan yang dilakukan pada 1963. Struktur Mahkamah Atasan tadi, dan juga pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, dan satu lagi iaitu jawatan yang di-Pertua Negeri. Iaitu yang ketiga, jawatan yang di-Pertua Negeri apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh yang di-Pertua Negeri. Dan yang di-Pertua Negeri ini sebenarnya dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Dia punya level yang di-Pertua Negeri ni, dia bawah sikit daripada Raja-Raja Melayu. But still masih di atas Perdana Menteri. Cuma level dia sebenarnya dia di bawah Raja-Raja Melayu. Jadi sebab itu kalau Majlis Raja-Raja bermesyuarat, yang di-Pertua Negeri ni tak datang.
Yang di-Pertua Negeri Sarawak, yang di-Pertua Negeri Sabah, yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan yang di-Pertua Negeri Melaka, dia tidak akan masuk campur dalam majlis ataupun persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. Why? Sebab mereka bukan raja. Jadi sebab itu diorang tak join. Tapi tahap dia ialah pemerintah tertinggi bagi negeri masing-masing. Jadi itu dia. So diwujudkan jawatan yang di-Pertua Negeri atas lantikan agung, dan dalam menjalankan tugasnya, yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Jadi kena ikut nasihat Majlis Tertinggi dan Kabinet Negeri. So ini 3 pindaan perlembagaan pada tahun 1963. Kena ingat apa yang berlaku pada 1963, iaitu pembentukan Malaysia, iaitu menggabungkan Sabah, Sarawak, Singapura. Jadi bila masuk 3 negeri ini, maka perlembagaan 1957 tu perlu dipinda. Daripada apa yang dipinda, yang ditambah, yang diubah? Pertama, struktur Mahkamah Atasan. Yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Dan yang ketiga, jawatan yang di-Pertua Negeri diwujudkan di Sabah, Sarawak dan negeri-negeri yang tidak ada raja. Baik. Yang last iaitu pindaan perlembagaan 1965. Pada 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri Malaysia yang pertama membawa usul pindaan perlembagaan. Maknanya membawa cadangan untuk perlembagaan itu diubah suai. Yang dinamakan sebagai apa pindaan itu? Pindaan Singapura di Parlimen pada 7 Ogos 1965. Parlimen pula, dengan usul itu Parlimen luluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Oleh itu, semua perkara berkaitan dengan Singapura dimansuhkan, maknanya dibatalkan dalam perlembagaan Malaysia. Contohnya dari segi imigresen, keuangan, hubungan luar negara dan juga pertahanan. Memang ada dalam dokumen tu memang ada pindaan perlembagaan iaitu berkaitan dengan Singapura ni. Ya, memang ada. Macam cikgu tunjukkan kat sini tadi kan. Iaitu berkaitan dengan kalau kita tengok dalam perlembagaan ni ada perkara-perkara yang dikurung. Yang dalam kurungan yang dikurung pula. Yang dalam kurungan. Contohnya macam ni. Perkara 112E, perkiraan kewangan dengan Singapura, dimansuhkan. Tetapi dia still ada kat situ. Kenapa? Untuk menunjukkan bukti bahawa memang ianya pernah berlaku, tetapi berlaku pindaan. So dia tak boleh not simply, kita dah tak ada dengan Singapura, so kita boleh padamlah perkara 112E. Tak boleh. Dia boleh mentionkan itu, kemudian dia akan tambahkan dimansuhkan. Dia tak boleh delete, simply delete macam tu. Tak boleh. Sebab this is perlembagaan persekutuan. Nampak tak? Begitu juga dengan ada tak lagi yang berkaitan dengan Singapura, perkataan Brunei, agama Islam. Ni kedudukan istimewa orang Melayu di Singapura dimansuhkan. Pemeliharaan kedudukan Singapura dari segi perlembagaan dimansuhkan. Tetapi still dalam perkara 161G, perkara 161H, so dia tak delete. Dia tak simply delete ataupun backspace, so dia padam. Tak. Dia tak jadi macam tu. Dia hanya tulis dimansuhkan. Jadi itulah cara bagaimana perlembagaan negara kita ini dipinda. Dipinda yang itu iaitu diubah. Tetapi ingat kalau dikatakan ada perkara-perkara yang memang tak boleh nak diubah. Contohnya kalau kita lihat daripada sudut am tadi, perkara-perkara am tadi,
Okey, tentang bahasa kebangsaan. Dia memang dah mentionkan perkara 153 bahasa kebangsaan menjadi bahasa rasmi persekutuan. Namun bahasa lain boleh diamalkan. So, kalau dia mention kat sini, kalau dia nak buat penambahan pun boleh, tapi untuk delete dia, bahasa kebangsaan dipotong, di-delete, digantikan dengan dibiarkan kosong sahaja, ataupun dia nak tukar bahasa Melayu, sekarang ni nak tukar pada bahasa Inggeris menjadi bahasa kebangsaan. No, itu memang tak boleh. Tak boleh itu memang tak boleh. Sebab dia telah ditetapkan pada perkara yang tertentu di situ. Jadi kita kena faham bahawa perlembagaan ini sebenarnya tidak semudah itu untuk diubah suai ataupun dibuang. Tetapi perlu bertanya kepada semua ahli parlimen tentang boleh ke tak boleh untuk dipinda. Jadi okey. So kesimpulannya, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Ingat, perlembagaan ini untuk apa? Menjadi panduan penting bagi negara yang menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Dan negara kita mengalami pindaan perlembagaan sebanyak 2 kali, 1963 dan 1965. So kesimpulannya, ya betul, Khairina, bagus. Setiap negeri mempunyai undang-undang sendiri ke hanya mengikut undang-undang negara saja? Baik, sebenarnya setiap negeri ada undang-undangnya tersendiri. Ya, setiap negeri ada undang-undangnya tersendiri. Tetapi undang-undang yang berkaitan dengan perkara-perkara tentang negeri tersebut. Contohnya apa? Perkara-perkara seperti yang pertama tentang undang-undang Islam. Yang kedua iaitu berkaitan dengan undang-undang tanah. Undang-undang tanah juga itu undang-undang negeri. Sebab tu dan juga yang ketiga, hari kelepasan am. Hari kelepasan am ni maksudnya hari cuti. Perasan tak? Kalau di Selangor, di Perak, kita cuti pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi kalau kamu pergi Johor, kamu pergi Kelantan, cuti dia pada hari Jumaat dan Sabtu. Ahad kerja atau Ahad sekolah. Betul tak? Jadi yang itu, undang-undang itu siapa yang buat? Itu adalah undang-undang peringkat negeri. Kerajaan persekutuan tak masuk campur. Itu hak negeri masing-masing. Sebab itu ada perbezaan. Perasan tak? Kan? So itu undang-undang negeri sendiri. Kemudian contoh lagi tentang berkaitan undang-undang agama Islam. Okey, contohnya ada setengah negeri, sekiranya seorang lelaki ingin berkahwin, lelaki yang dah berkeluarga ingin berkahwin lagi, maknanya berpoligami, menambahkan isteri dia. So ada setengah negeri dia tulis bahawa undang-undang negeri tu kena minta izin dengan isteri pertama. Ada setengah negeri kata tak perlu minta izin isteri pertama, terus boleh sign. Ada yang kata boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. So dia setiap negeri undang-undang Islam dia berbeza-beza. Nampak tak? Siapa yang tentukan tu? Itu kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan akan melibatkan undang-undang seperti apa? Agama rasmi persekutuan, bahasa kebangsaan, ketua negara, ketua utama negara siapa. Dia melibatkan seluruh Malaysia. Jadi negeri ada undang-undang, dan juga persekutuan ada undang-undang. Tetapi undang-undang juga tu dibuat oleh pihak yang berbeza. Kalau undang-undang persekutuan, undang-undang untuk seluruh negara, dibuat di parlimen, di bangunan parlimen tu. Tapi kalau undang-undang di peringkat negeri, akan dibuat di Dewan Undangan Negeri. Dan Dewan Undangan Negeri tu biasanya berada di ibu negeri masing-masing. Contohnya kalau undang-undang Selangor, dibuat di Dewan Undangan Negeri di Selangor, iaitu di Shah Alam. Kalau Undang-Undang Negeri Sembilan, bermakna dibuat di Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan, iaitu di Seremban. So dia ada tempat dia untuk berkumpulnya ahli Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang. Boleh faham, Khairina? Yang lain-lain boleh faham tak? Faham ya? Okey. Ya. Baik. Okey. Baik, so kita lihat di sini
Malaysia sebuah negara unik yang mempunyai perlembagaan, ingat perlembagaan berasaskan ciri tradisional dan ciri moden, dan kedua-dua ciri ini saling melengkapi antara satu sama lain. So, apabila Malaysia dibentuk pada 1963, pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikannya dengan Sarawak dan Sabah. Kemudian pindaan perlembagaan dilakukan pada 1965, menyaksikan pemisahan Singapura daripada Malaysia. So, sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. Jadi dengan itu, kita pun telah tamat bab yang kedua, iaitu tentang perlembagaan persekutuan. Apa yang kita pelajari? Latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, kemudian ciri utama perlembagaan persekutuan, ciri tradisional dan ciri moden, kemudian pindaan perlembagaan persekutuan yang dilakukan pada tahun 1963 dan 1965. Baik. So, untuk next class pada hari Sabtu ini, cikgu akan berikan, kita akan buat nota untuk bab 2 ini. Kita buat nota bersama-sama. Nota ringkas, bukan kita buat nota banyak. Kita akan buat nota mind map macam itulah. Kita buat mind map peta minda untuk bab yang kedua ini. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh? Okey, baik. So, ada sebarang soalan ingin